Muka surat 155. 155. Ini adalah munajat dan taubat yang dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi kita baca sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita sebagaimana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim dhunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisu fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali ilahi abdukal asi ataka muqirran bidh-dhunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidhaka ahlu fa in tatrud faman yarju siwak. Taqabbalallahu minni wa minkum. Jadi boleh diamalkan, ya, munajat dalam bentuk prosa syair ini, tuan ya, yang mengandungi permohonan yang dan juga munajat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan taubat kepada kita semua, yang mana orang yang dikurniakan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lagi ada dosa padanya. Jadi tuntutan untuk kita memohon taubat ini adalah setiap waktu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik untuk kita amalkan dan kita ajarkan kepada kaum kerabat dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi kita menyambung kembali pengajian kitab
penawar bagi hati, susunan Al-Alimul Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita dah sampai di mana? Kita dah masuk kepada fasal kelima ya. Sebelum ini telah kita bicarakan tentang fasal yang keempat pada menyatakan hasad, yakni dengki. Jadi pada malam ini bersempena dengan tahun baru Hijriah, kullu am wa antum bi khair, ya, dengan ucapan kullu am wa antum bi khair, kerana kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam tahun baru Hijriah 1440 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa awal tahun yang kita baca beberapa hari yang lalu, dan mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang tahun ini. Fasal kelima pada menyatakan kikir dan kasih kepada harta. Kikir antara sebesar-besar kebinasaan. Ketahuilah bahawa kikir itu antara sebesar-besar yang membinasakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Janganlah orang-orang yang kikir itu menyangka akan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka adalah daripada limpah kurnianya itu kebaikan bagi mereka, bahkan ia kejahatan bagi mereka. Artinya, mereka jangan menyangka bahawa kikir mereka itu kebaikan bagi mereka, bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka selagi dijadikan harta yang mereka kikir itu kalung daripada api neraka pada leher mereka pada hari kiamat. Itu maksud kikir. Ini bukan batu kikir ya. Ini 9 ada nama tempat batu kikir. Ini adalah istilah lama bagi bakhil. Dalam bahasa Arab adalah al-bukhl, yakni bakhil. Kalau kita lihat ya, istilah kikir ini tidak lagi digunakan pada hari ini, tetapi masih ada lagi digunakan dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama yang merujuk kepada bakhil ataupun sangat terpaut hatinya kepada harta benda sampai peringkat tidak terpaut hatinya itu, dan hatinya tidak lagi meyakini akan rezeki anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mandili dalam kitab ini
Bila terpaut hati masih wallah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan, maka menunjukkan ianya adalah penyakit hati. Jadi dalam kitab ini disusun oleh Syekh Al-Mandili beberapa dalil yang menyatakan bahayanya, mudaratnya sekiranya ada di dalam hati sifat tersebut, kikir ataupun kedekut ataupun bakhil, ataupun tangkai jering dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Berhati-hatilah dirimu tentang kikir, kerana sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kamu itu disebabkan kikir. Syuha, dalam Quran disebut perkataan syuh yang merujuk kepada kikir itu tadi. Dan juga dalam Quran juga disebut perkataan yabkhalun, yakni perkataan bakhil. Jadi persamaan antara perkataan syuh dan juga bakhil, yang kedua-duanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini tidak nampak secara zahir kerana ia melibat berpunca daripada terpautnya hati kepada harta, yang menyebabkan dia jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan bagi sifat kikir ini ialah sudah tentulah sifat pemurah, sifat karim, yang mana asal bagi sifat pemurah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat kikir ini datang daripada diri sendiri ataupun hawa nafsu yang diturutkan. Inilah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan sifat yang tabi'i yang ada pada nafsu itu, digantikan dengan akhlak yang sebenarnya, yakni dengan sifat al-jud wal karam, sifat yang pemurah, mudah memberi. Jadi mudah memberi ini bukannya dinisbahkan kepada harta semata-mata, tidak. Banyak aspek lain yang boleh dikatakan, dibuatkan sebagai satu pemberian. Lebih-lebih lagi menyampaikan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan setiap malam mengaji kan, tadah ilmu pengetahuan disampaikan oleh para asatizah, Jadi ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menyampaikannya sekiranya diperlukan. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathun muhlikat, syuhum muta'un, wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsih." Tiga perkara menjadi sebab bagi kebinasaan. Pertama, kikir yang dituruti. Kedua, keinginan yang diikuti. Maknanya yang diikuti itu bukannya perintah Allah, bahkan dia mengikut dirinya sendiri.
Ketiga, mengagumi seseorang dengan dirinya juga. Mana ketiga-tiga perkara ni semuanya melibatkan diri sendiri. Jadi selagi mana dalam perjalanan tasawuf, selagi mana kita menisbahkan amalan kepada diri kita sendiri, selagi itulah kita gagal sebelum pergi. Kerana tasawuf ini jalan, kita mau pergi, tapi disebabkan kita masih mencintai diri sendiri, maka kita telah gagal sebelum pergi. Jadi bila gagal itu maka muhlikat, mendatangkan kebinasaan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nari, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nari, wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhil. Orang yang pemurah itu ia hampir daripada Allah Ta'ala, ia hampir daripada manusia, dan ia hampir daripada syurga, dan jauh daripada api neraka. Dan orang yang kikir itu ia jauh daripada Allah, ia jauh daripada manusia, dan ia jauh daripada syurga, dan ia hampir daripada api neraka. Dan orang yang jahil yang pemurah itu lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada yang mengerjakan ibadat yang kikir, mengerjakan ibadat tetapi bakhil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Abi Hurairah dan juga para sahabat yang lain berkenaan dengan as-sakhiyu. Ini orang yang pemurah. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahawa sesungguhnya tidak ada siapa pun yang mampu untuk menjadi pemurah, kerana pemurah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut pemurah, kita pertama sekali kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu bercita-cita ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayat ini juga sudah cukup membuktikan kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana pula kita ini, tuan-tuan, nak jadi pemurah yang macam mana? Tidak lain dan tidak bukan persoalan-persoalan penyakit-penyakit hati yang kita pelajari sebelum ini perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan tarekat yang betul. Maka hati yang sudah dibersihkan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang sebenar,
maka dengan sendirinya terbit pemurah itu. Bukan kita boleh reka cipta, pura-pura berlakon. Dia mengatakan kita ni, mengatakan dalam diri kita, kita lah orang yang pemurah. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang sakhi ini qaribun minallah. Pertama sekali, orang yang sakhi, orang yang pemurah ni hampir dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana apa? Maknanya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka ahli fasad, orang yang kufur, orang yang nifaq, orang yang fasik, mereka mengeluarkan harta, disedekahkan kepada masjid, disedekahkan kepada surau dan sebagainya, beli aset-aset wakaf, tetapi dia melakukan terang-terang, dia melakukan perkara-perkara yang fasad, yang merosakkan, terang-terang dia melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sakhi yang qarib minallah, ini hanyalah dia tertipu dengan dirinya sendiri. Jadi hati yang telah pun dibersihkan daripada sifat-sifat yang mazmumah yang kita bicarakan sebelum ini, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan sendiri kepemurahan itu kepada diri. Bukan bermaksud dikurniakan kekayaan dulu, tidak. Ramai orang salah faham. Nak sedekah ni tunggu kaya dululah. Ni ada berapa sen je dalam kecil ni, nak sedekah macam mana? Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan dah kaya, dah jadi jutawan, tahu nak jadi pemurah. Itu sebab orang yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebut dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala. Beliau menyatakan bahawa orang kaya yang pemurah itu baguslah. Dahlah kaya pemurah pula, memang bagus. Tapi ada yang lebih bagus daripada orang kaya yang pemurah ni. Siapa dia? Orang miskin yang pemurah. Orang fakir, orang yang tak ada harta tapi dia pemurah. Orang ini lebih baik, lebih bagus daripada orang kaya yang pemurah tadi. Ini menunjukkan apa? Tidak semestinya orang yang dikurniakan harta dan mengeluarkan hartanya tergolonglah orang yang as-sakhiyu as-sakha, yang pemurah. Baik. Dan dikehendaki dengan hampir daripada Allah Ta'ala ialah hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Ini takwil lah, Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia itu ialah kasih mereka itu kepadanya. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga itu ialah diangkatkan hijab antaranya dan antara syurga itu. Diangkatkan hijab antaranya dan antara syurga itu. Maknanya hampirnya, yakinnya. Jadi orang yang dikurniakan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah mendapat ketentraman dan kedamaian terlebih dahulu, sebelum
dia mendapat ketenteraman dan kedamaian di syurga. Ya. Seolah-olah syurga itu telah pun dipercepatkan bagi mereka. Ini yang dimaksudkan. Walaupun dia masih di dunia. Jadi para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka itu dikurniakan yakin di dalam hati mereka, tuan-tuan, yang menyebabkan syurga sudah mereka rasai. Jadi orang yang masih ragu-ragu, ya, masih syak akan kelebihan-kelebihan pemurah ini, maknanya orang yang gagal, ya, menikmati ketenteraman dan kedamaian sebagaimana dinikmati oleh ahli syurga. Dan dikehendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala, itu jauh daripada rahmatnya dan pahalanya, jauh daripada kasih sayangnya. Dan dikehendaki dengan jauh daripada manusia itu ialah benci mereka kepada, sebabkan sifat tadi. Dan dikehendaki dengan jauh daripada syurga itu ialah banyak hijab antaranya dan antara syurga itu. Hijab dan halangan. Kenapa? Kerana dia masih lagi mempertuhankan dirinya sendiri, belum lagi mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Terpaut hatinya, ya, dengan kelebihan-kelebihan dunia yang ada pada dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua daripada sifat kikir. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili melanjutkan lagi bicaranya tentang kikir itu kasih kepada harta. Dan ketahuilah bahawa asal bagi kikir itu kasih kepada harta dan ia kelakuan yang dicela. Dan mereka yang tiada harta baginya tiada nyata kikirnya, umpamanya dengan menahan sedekah. Tetapi ia nyata dengan kasihnya pada harta. Ramai orang yang pemurah, tetapi ia kasih kepada harta. Maka ia murah dengan memberikan hartanya supaya dipuji dengan pemurah. Dan yang demikian dicela juga oleh syarak, kerana kasihkan harta itu melalaikan daripada mengingati Allah dan memalingkan hati kepada dunia dan meneguhkan persangkutannya dengan dunia hingga hati yang ada padanya terasa berat untuk menjumpai Allah Ta'ala. Terhijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia lupa bahawa harta yang dimiliki itu ialah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum dia menjadi milik dia, terlebih dahulu itu milik Allah. Masalahnya bila orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, oh, harta ini sudah jadi milik. Sebelum ini tidak ada milik siapa pun. Sangkaannya begitu. Salah. Sebelum menjadi milik kita, tuan-tuan, dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kaya. Allahu Ghani. Jadi hairanlah kenapa sudah menjadi milik kita melupakan pemilik asalnya. Sedangkan harta yang ada pada milik kita itu masih juga lagi dimiliki oleh Allah. Kalau harta orang lain pindah kat kita, entah khalas, bukan entah punya lagi. Ini anak punya. Tapi kalau kita nisbahkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, harta yang ada milik kita dah milik kita di dunia, tapi masih lagi dalam milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memiliki dalam pemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu sebablah Allah akan mempersoalkan harta ini satu persatu di akhirat nanti. Di manakah, daripada manakah kita mendapatkannya, ke manakah kita melaburkannya, ya, bagaimanakah kita menggunakannya, kenapa tidak diberikan kepada yang berhak. Jadi ini adalah sebab itu, sebab Allah milik asal. Ya. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat pemurah kepada hamba-hamba yang dipilih, bukan semua orang ni, ya, orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat pemurah ni tuan-tuan, maka Allah Taala mudahkan jalan bagi dia untuk menyerahkan harta itu kembali kepada Allah Taala. Jadi harta itu kembali kepada jalan Allah, kembali ke madrasah, kembali ke surau, kembali kepada penuntut-penuntut ilmu, ya, kembali kepada fuqara dan masyakin, kembali. Walaupun kembali kepada mereka, tapi itu perintah Allah, hakikatnya kembali kepada Allah. Allah beri, kita kembalikan. Allah beri, kita kembalikan. Allah beri, kita kembalikan. Inilah muamalah kita dengan Allah. Untuk kita mana? Tidak ada. Segalanya punya Allah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, fitnah. Kalau salah kita menguruskan harta dan salah kita mendidik anak kita, jadi fitnah. Fitnah ni apa tuan-tuan? Tak ada hujah nak kita lawan. Sebelum ni kita pandai berhujah, macam-macam bukti dalil yang kita keluarkan. Tapi bila dah fitnah sampai tuan-tuan, segala hujah tertolak. Apatah lagi fitnah, berlaku fitnah kubur dan fitnah di alam mahsyar nanti. Tidak ada hujah, tidak ada modal untuk kita mempertahankan lagi. Jadi inilah yang kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertitik tolak daripada penyucian. Itu sebab dalam fiqh disebutkan mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai zakat, ya, satu bentuk penyucian, membersihkan supaya tidak terpaut hati itu kepada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan kepada Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tattakhidhu dhi'ata fatarghabu fid dunya. Janganlah kamu jadikan ladang yang diambil hasil daripadanya itu menjadi sebab bagi kegemaran kamu kepada dunia. Itu hanyalah sepatutnya hasil daripada pekerjaan kita, sama ada kita berniaga ataupun kita mengambil upah. Itu bukanlah boleh jadikan sebab untuk kita menyukai, tetapi ia barangkali menjadi fitnah. Sebelum jadi fitnah, lebih baik kita salurkan ke tempat yang sebaiknya. Kita salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau nak jadi hartawan boleh saja, petik jari saja tuan-tuan ya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi fakir kerana perkara tersebut membantu dan juga memberikan pedoman kepada orang lain, memudahkan umat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana keterpautan hati kepada harta ni tuan-tuan sangatlah payah untuk kita mengendalikannya. Kita sendiri rasalah, sebab kita pun dah ada harta dah sekarang ni. Adapun mereka yang tiada dilalaikan oleh ladang itu, maka harus baginya mengusahakannya. Maka hadis ini tiada menjadi mansuh, kerana sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum mengusahakan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya dan tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hairanlah ada di kalangan para sahabat yang menjual kebunnya tuan. Satu hari dia solat kat kebun. Dia ada kebun yang banyak buah-buahan, yang banyak mengeluarkan hasil. Dia solat dekat kebun. Dalam solat itu dia pula leka melihat burung-burung berkicauan dekat buah-buahan kebunnya. Lalu dia pun selepas solat dia pun istighfar, rasa menyesal pula. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat nikmat yang ada dekat kebunnya. Lalu segera dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku berikan kebun ini untuk agamamu. Diwakafkan kebun ini Rasulullah. Kenapa? Kerana aku menunaikan solat dalam kebun tadi, aku lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akhlak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal Islam, dan tidak terjadi lagi pada hari ini. Kita bukan saja solat di luar tidak khusyuk, di solat di masjid di surau pun tidak khusyuk kan. Jadi masya-Allah tabarakallah. Dan ketahuilah bahawa harta itu tiada dicelakannya semata-mata, bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada beribadah. Adapun harta yang menolong atas beribadah, maka dipuji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik itu bagi orang-orang yang baik. Walau bagaimanapun tiada sepatutnya membanyakkan, bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja, kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, wa fi riwayati kafafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad dalam bentuk makanan, dan pada satu riwayat dalam bentuk kecukupan, sekadar cukup. Itu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada doa ini bahawa tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal berdoa dan menuntut sesuatu itu lebih daripada kadar keperluan, kerana tiada kebajikan padanya.
Kadar keperluan itu berlainan dengan sebab berlainan kelakuan manusia, tetapi yang dipuji ialah sekadar ia mampu mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Kalau renovate rumah tu tuan-tuan ya, jangan lupa ruang untuk solat, ruang untuk ibadah kena ada. Ni tak kolam renang dulu buat. Kenapa buat kolam renang? Kalau berenang pun sunnah ustaz dia. Ya. Tunggu dulu. Itu tempat dalam bentuk umum untuk amalan yang ini tempat yang khusus untuk ibadah. Nah, jadi itu membantu harta, keluarlah harta untuk membantu menyempurnakan ibadah. Nak menuntut ilmu ada modal ya. Siapa yang lebih mengeluarkan modalnya dalam usaha menuntut ilmu, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan balas lebih. Jangan adalah hati kita, untuk ilmu cari tempat yang mana percuma, situ kita pergi. Yang bayar nanti dulu ya. Jadi kena kikis persepsi kita tuan-tuan ya. Tempat yang percuma kita melurulah pergi. Tempat yang bayar mahal nanti dulu. Jadi bukan masalah percuma ataupun berbayar itu, tetapi manakah yang lebih membantu untuk kita menyalurkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tempat percuma tu kena pergi jauh sikit tuan ada. Ada pengajian percuma kitab fiqh. Mana? Melaka. Percuma. Kita pun pergi jauh sikitlah. Sebab apa nak jalan tu kan isi minyak. Isi minyak 100 ringgit. Ada juga modal keluar tuan ada. Maknanya kita ada peluang untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana peluang-peluang kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini ditunjukkan oleh Allah sebenarnya. Allah tunjuk. Ini peluang kamu. Kita tak pedulikan peluang tu. Bila tak peduli peluang tu, maka Allah tak tunjukkan lagi dah lepas tu. Kita risau, Allah tak tunjukkan lagi lepas tu peluang untuk kita salurkan harta tu. Dah nak nazak tu, dah nak mati semua teringat. Ni duit ni bagi ke sana, duit ni bagi ke sini. Ya. Jadi peluang-peluang yang ada itu sebenarnya isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Seterusnya, 3 kebinasaan bila harta lebih daripada qadar yang memadai. 3 kebinasaan. Yang pertama, menggunakan harta ia menyeru kepada berbuat maksiat. Maka orang yang kaya lebih berkemampuan mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan antara memelihara daripada maksiat itu, engkau tiada berkemampuan mengerjakannya, dan sabar pada ketika berkuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Jadi harta yang berlebihan itu dia khawatiri memudahkan untuk melakukan maksiat. Jadi pintu maksiat itu terbuka luas. Ini ada lebih ni, mulalah kan. Jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga yang buka peluang itu.
Tetapi disebab kita gunakan sabab, harta kita telah pun kita peruntukkan untuk jalan-jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu maksiat. Kerana maksiat hari ini semuanya guna modal besar, ya. Yang kedua, ia menyeru kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Dan apabila badannya telah biasa dengan bersedap-sedap, nescaya ia tiada mampu meninggalkannya, dan nescaya ia bersangatan mengasihi hartanya. Dan apabila ia mengasihi harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mengasihi dunia itu kepala bagi setiap kesalahan. Kerana mula-mulanya ia menjatuhkannya kepada yang subhat, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Peringkat awal, ya, terjebak dalam perkara-perkara subhat, kemudian naik kepada perkara-perkara yang makruh, kemudian pergi kepada perkara-perkara yang haram. Itu akibat yang kedua, ra'su kulli khati'ah, yakni modal, jadi modal harta tu jadi modal bagi harta yang berlebih-lebihan, itu jadi modal untuk kita melakukan berbagai-bagai kesalahan di dunia. Dan yang ketiga, ia melalaikan daripada mengingati Allah Ta'ala kerana berhimpun di dalam hatinya perkara-perkara berikut. Bagaimanakah harta ni boleh melalaikan? Yang pertama, perbantahan, umpamanya dengan kuli. Ya, bagi orang yang menggaji orang lain ataupun orang yang makan gaji dengan majikan, mesti wujud ketidakpuas hati. Ni kurang ni, mana boleh lebih lah. Dah, itu pun dah cukup melalaikan dia, cukup melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penghitungan umpamanya dengan rakan kongsi, banyak perhitungan, banyak mesyuarat gitu. Ya, kalau banyak harta ni banyak mesyuarat, kurang ibadah gitu. Dikhawatiri lah, maknanya dikhawatiri. Segala fikiran pada menghasilkannya, kita hari-hari memikirkannya pula. Macam mana kalau nak tambah yang kurang, apalah jadi kalau dah kurang. Fikir. Kemudian yang melalaikan pada mengingati Allah Ta'ala itu pada permulaannya dan pada menambahkan harta itu, kemudiannya pada memeliharanya, dan kemudiannya pada mengeluarkannya. Saya dulu pernah lah, ya, minta izin tuan-tuan guru saya, wahai tuan guru, saya nak niaga lah, nak tambah pendapatan. Niaga apa? Jual cakui. Niaga jual makanan lah. Tak usah, yang ngada itu. Berniaga lah sesuatu yang ada. Berniaga boleh, tapi dengan syarat, tak nak berniaga, niagalah sesuatu yang ada kaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini tok guru punya nasihat ada. Ada kaitan dengan ilmu. Saya fikir-fikir apa pula yang ada kaitan dengan ilmu. Jual kitab, beli kitab, jual kitab, beli kitab, jual kitab. Ya. Sambil-sambil tu bolehlah kita baca-baca kitab, ataupun benda-benda yang ada kaitan dengan lain.
Perniagaan yang ada kaitan dengan ilmu. Supaya apa? Kita ni penuntut ilmu. Sampai bila pun kita penuntut ilmu. Perniagaan yang paling sesuai, Tok Guru saya kata, perniagaan yang ada kaitan dengan ilmu. Jangan sampai kau berniaga tapi kau lama-lama jadi jahil. Elok belajar bahasa Arab, lama-lama hilang bahasa Arab. Elok belajar fiqah, dah tak ingat lagi dah hukum hakam. Jadi itu sebaik-baik perniagaan. Ada kaitan dengan ilmu, ada kaitan dengan amal, ada kaitan dengan ibadah. Itulah kerja. Saya tak jadilah jual cakuin tu ada. Dah beli dah stall dah. Dah beli peralatan dah. Tak apalah, peralatan tu jual ke orang lain. Punya nak ikut cakap Tok Guru dah. Sekalian itu menghitamkan hati dan menghilangkan kejernihannya dan melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ni tuan-tuan, kitab penawar bagi hati. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan hati, untuk mencenderungkan hati kita kepada perkara-perkara yang tidak melalaikan kita. Ya. Jadi asasnya dalam perjalanan tasawuf, ya, dah tentu semua kita tahu bahawa perjalanan yang benar adalah dengan memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati daripada perkara-perkara yang melalaikan, daripada ingatan kita pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai kita sudah bahas tentang bab ini tuan-tuan, maka menjadi tanggungjawab kita selepas ini supaya tidak lagi terpaut hati kita dengan harta yang melalaikan. Termasuklah saya nasihat untuk diri saya sendiri. Dan ubatnya, cari ubatnya. Baca habis satu fasal malam ni. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat, pengaruh dan sebagainya, yakni sehingga kamu mati dan kamu ditanam di dalam kubur. Ini pun adalah satu tempelak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang takatsur, yang ada pada di label oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang ini sebagai at-takatsur, memperbanyak-banyakkan. Jadi berhati-hatilah, dapatkan nasihat tuan-tuan ya, daripada orang-orang yang soleh. Sebab Allah Ta'ala dah bagi panduan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, tak cukup dengan iman yang kamu ada, kunu, bersama-sama kamu dengan orang-orang yang saleh. Jadi kalau dah bersama tu, alangkah baiknya dapatkan manfaat daripada nasihat-nasihat mereka. Kita nak beramal ni tuan-tuan, kita kena bersama-sama dengan orang soleh. Tak boleh kita beramal sendiri-sendiri, ataupun kita beramal jauh daripada orang soleh. Jadi kita tidak bersama-sama dengan mereka, tak ada ikatan kita dengan mereka. Jadi kita akan gagal sebelum pergi. Jadi orang-orang soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih
maka hendaklah kita bersama-sama dengan mereka, ya, untuk mendapat panduan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau tak ada orang soleh kat Nilai ni, pergi kat Sorban. Tak ada kat Sorban, pergi kat Tampin. Tak ada kat Tampin, pergi dekat Jelebu. Ya. Semua orang soleh dah mati, semua dah masuk kubur, pergi kubur ni. Ziarah. Ya. Sebab kita nak bersama, ni perintah Allah. Kamu mesti bersama dengan orang soleh. Kalau tidak, amal kau tak jadi. Ya. Amal kamu akan dirosakkan oleh syaitan. Amal kamu akan dirosakkan oleh hawa nafsu. Amal kamu akan dirosakkan oleh diri kamu sendiri. Jadi kalau tak ada, tak jumpa, kan musafir cari, ya, dapatkan maklumat. Hari ini maklumat mudah dapat, ya. Siapakah orang soleh yang masih hidup, ya, yang diakui kesolehannya, ya, banyak kebajikan yang dilakukan, ikhlas orangnya. Jadi ini orang yang tinggi ilmunya, ya. Ada dia pula, orang soleh itu pula ada pula hubungan dia dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Ya, jadi ini adalah cara untuk kita menambah kekuatan amal. Dan akhir sekali, sikit lagi, ya. Akhir sekali, ubat bakhil. Ubat bagi kikir itu terdiri daripada pengetahuan dan tindakan. Pertama sekali ialah dengan ilmu. Adapun pengetahuan ialah engkau mengetahui adanya siksaan di negeri akhirat dan celaan manusia di dalam dunia. Dan celaan manusia dalam dunia dan juga siksaan di akhirat. Ada juga orang yang itu akibat dia. Kita kena tahu apakah bentuk siksaan di akhirat bagi orang yang bakhil, dan apakah akibatnya pula di dunia ini pada pandangan manusia. Kalau kita bersahabat dengan orang soleh, orang alim, dia akan tegurlah, bagi panduan yang sebaiknya. Tapi kalau kita bersahabat, berkawan dengan ahli maksiat, ya, orang yang lalai, dia akan nasihat kita supaya harta kita itu menjadikan kita lalai lagi. Jadi kita kena tahu, mengetahuinya. Dan engkau mengetahui bahawa harta itu tiada turut bersamamu ke dalam kubur, dan hanya saja yang menyertai ke dalam kuburmu itu segala amalmu yang baik dan yang jahat, seperti sedekah dan bersedekah. Tahu kita, jumpa hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan, ya, bersedekah. Banyak hadis dalam Quran pun, banyak ayat yang menyatakan kelebihannya dan tidak dinafikan kebenarannya. Dan engkau mengetahui bahawa menahan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengannya pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya, dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang, dan membelanjakan harta dan pada ketaatan itu tabiat mereka yang berakal. Disebut sini menunaikan keinginan diri sendiri itu tabiat kebinatang. Waliyazubillah. Jadi kalau kita nak lihat bagaimanakah tasawurnya hawa nafsu itu, tuan-tuan, kita lihatlah haiwan. Haiwan peliharaan kita berjemput, baik kucing ke, kambing ke, ayam, itik gitu. Kita tengok dia, tuan-tuan. Tengok cara dia makan, tengok dia minum, tengok dia rehat macam mana, tengok kalau dia lapar pula macam mana. Itulah tasawur nafsu, tuan-tuan, ya. Apa haiwan pun, haiwan peliharaan tu okey lagi. Kalau haiwan buas, nafsu yang buas nisbah dia.
Bagaimana pula keadaan dia? Macam mana dia bila dah kenyang, tuan-tuan? Ya, dilayan nafsu dia. Cuma dia lapar kan? Mulut tak tentu arah dia. Dia akan lakukan macam-macam provokasi untuk dapatkan makanan. Begitu hal keadaannya nafsu, tuan ya. Jadi kita nak keluar daripada itulah. Perlukan jalan dan perlukan bimbingan orang-orang saleh. Senang cakap tarekat sufi yang muktabar, yang boleh membimbing dengan amalan-amalan yang tersusun dan sistematik. Jadi itu adalah peluang untuk kita membersihkan. Itulah tiga ubatnya. Mengetahui pertama, mengetahui akan akibat di akhirat dan akibat di dunia. Mengetahui bahawa harta itu terhenti bila mana kita menghembuskan nafas yang terakhir, dan mengetahui bahawa harta itu hanyalah membantu menambahkan keinginan sahaja, dan dikhawatiri dengan keinginan itu melalaikan kita. Dan jika ia menahan dan menegah harta itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan ia datang kepada Tuhannya dengan kejahatan. Maka ini sehabis-habis bodoh, kerana dia menyenangkan orang lain dengan memberi mudarat kepada dirinya sendiri. Ini pun ada satu isu yang lain pula timbul bila mana meninggalkan hartanya itu untuk anaknya. Kerana dia tak tahu bahawa anak itu akan menggunakan bagaimana. Kalau anak soleh, alhamdulillah, betul tak? Jadi kita pastikan bahawa harta itu dialirkan ke tempat-tempat yang berfaedah, yang mana pahalanya mengalir. Seperti skim-skim wakaf yang benar-benar pasti, yang benar-benar ikhlas mendirikan institusi wakaf ini. Alhamdulillah, ya tuan-tuan yang dah terlibat dengan harta-harta wakaf, mewakafkan harta, kan, maka itu adalah satu kelebihan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi nak wakafkan diri, belum lagi, susah ya, mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya diri kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang memperjuangkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi orang golongan pendakwah, golongan para ulama, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukan saja mewakafkan harta. Kerana kalau nak bandingkan harta dengan diri, lebih harga, lebih mahal diri kita lagi. Berapa juta harta kita tu kan? Boleh beli nyawa? Tak boleh. Diri kita ni lebih mahal lagi. Itu sebablah orang-orang yang bijak, orang-orang mendapat taufik dari Allah SWT, mereka bukan lagi mewakafkan harta tuan-tuan, tetapi mewakafkan diri mereka, bahkan mewakafkan ahli keluarga mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, ada pun tindakan ialah engkau memberati dan menggagahi dirimu pada memberi dan pada murah hati. Ini adalah sifat Allah SWT.
memberi dan memberi. Ya. Karena orang yang kasih itu, orang yang mencintai itu, ya, orang yang membawa rahmat itu adalah orang yang sifat dia memberi. Dia tidak akan meminta-minta, ya, memberi saja. Jadi itu adalah asalnya adalah sifat-sifat terpuji, akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Min akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberi walaupun tidak diminta siapa, memberi terus. Sebab kadang-kadang orang-orang soleh ni tuan-tuan, mereka ni rasa malu nak minta dengan Allah, ya, nak tanda tangan minta dengan Allah rasa malu. Bukan tak boleh, boleh, ya, berdoalah, apapun doa cukup baik. Tapi nak memandangkan betapa banyaknya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda tangan minta lagi, rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini adalah akhlak yang mana mereka menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa memberi, tidak berhenti. Jadi dengan sifat memberi ini Allah Subhanahu Wa Taala manifestasikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Kita jadikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Dan mereka juga banyak memberi. Memberi harta, memberi ilmu, memberi nasihat, memberi senyuman, memberi hadiah, memberi, ya. Celik mata saja susah fikir apa nak beri, apa yang nak dibagi, ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang terkasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian engkau sentiasa memperbuat demikian itu hingga amalan murah hati itu menjadi adat bagimu, dibiasakan dan dijadikan adat, kebiasaan, ya? Dan engkau perdaya diri engkau dengan mendapat baik nama jika engkau jadi pemurah, dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Dapat baik nama, tak ada manfaat di akhirat kalau dibandingkan dengan balasan akhirat. Maka apabila sudah menjadi beradat engkau mengeluarkan harta dan menjadi pemurah, maka engkau hendaklah menghilangkan perdayaan ini dengan beransur-ansur. Semuanya berlaku secara berperingkat-peringkat, tuan-tuan, ya. Jadi itu adalah sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki pengurusan harta kita, ya. Hari ini banyak kemudahan-kemudahan yang ada, banyak sistem-sistem yang canggih dalam pengurusan harta, ya. Jadi janganlah kita melepaskan peluang, ya, dapatkan khidmat nasihat daripada orang-orang yang berpengalaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan harta kita, walau 1 sen pun semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Di manakah kita menyalurkannya? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang terselamat daripada penyalahgunaan harta kita, yang mana pada hakikatnya ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala jua. Jadi di kesempatan ini, tuan-tuan, siapa nak pergi umrah ni, siapa yang berhajat bersama-sama dengan saya bulan 12 nak pergi umrah, insya-Allah, bolehlah kita berurusan. Saya diamanahkan oleh syarikat travel untuk mencari 20 orang bersama-sama memimpin ibadah umrah pada 15, lebih kurang 15 hari bulan Disember nanti. Jadi tuan-tuan yang berhajat bersama-sama, ya, bolehlah
sematkan azam di hati, ya. Mudah-mudahan dikurniakan rezeki dapat kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyalurkan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk harta pada kita untuk melakukan ibadah umrah. Nanti saya akan masukkan apa-apa maklumat dalam Facebook surau itu, insya-Allah. Ya, kalau berhajatlah bersama-sama dengan saya, tak apa tuan dah pun ada plan berhajat dengan dengan orang-orang lain, ustaz lain, tafadhal. Ya, mungkin dia ada pendekatan sendiri, lain-lain orang lain pendekatan dia. Ya. Jadi saya pendekatan saya macam ni je lah. Jadi itulah sebanyak qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati.